Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Dunia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairuddin Sultan dan Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah pertusan tahniah kepada The Right Honourable Elizabeth Truss MP, Perdana Menteri United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, berikutan dengan pelantikannya sebagai Perdana Menteri United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland yang baharu. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Hafizah Sururul Bolkiah binti Kebawah Dunia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah petang kemarin berkenan berangkat menghadiri ceramah kesedaran pendidikan mengenai bagaimana mendidik kanak-kanak berkeperluan khas. Acara diadakan di Baiduri Community Space Ibu Pejabat Bank Baiduri Gadong. Kira-kira 50 profesional kesihatan bersekutu, guru-guru dan ibu bapa serta keluarga individu berkeperluan khas menghadiri ceramah anjuran impian projek dengan kerjasama Sapphire Academy dengan disokong oleh Bank Baiduri dan Sekolah Antarabangsa Islam Miftah An-Nur. Acara menampilkan dua penceramah undangan. Status harian normal baharu COVID-19. Satu kes dalam kategori 5 dengan dua kes kini berada dalam kategori 4 iaitu memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Kementerian Kesihatan juga memaklumkan 155 kes sembuh. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun 84%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin 59.6%. Manakala liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin 77.8%. Bersempena ulang tahun ke-30 penubuhan diplomatik antara negara Brunei Darussalam dan Vietnam, Kedutaan Vietnam di negara ini menganjurkan pesta kesenian, perdagangan dan kebudayaan selama 5 hari bermula hari ini. Pesta berkenaan akan diadakan di The Mall Gadong bertujuan meningkatkan kerjasama antara para peniaga kedua-dua belah pihak di samping mempromosikan kebudayaan dan rakyat kedua-dua belah pihak. Petang kemarin diadakan pertemuan antara para usahawan kedua-dua buah negara. Tuan Yang Terutama Tran Van Khoa, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Sosialis Vietnam ke negara ini menjelaskan kerjasama ekonomi merupakan tonggak penting antara Vietnam dan negara Brunei Darussalam. Jelasnya perdagangan dua hala antara kedua pihak sudah mencapai $500 juta Amerika dalam masa 7 bulan pertama tahun ini. Menurut Kedutaan Republik Sosialis Vietnam, beberapa sektor telah menunjukkan peningkatan dalam perniagaan, ini termasuk sektor hiliran dan pertanian. Jabatan Pembangunan Masyarakat menyerahkan bantuan-bantuan kewangan kerajaan ke bawah Dunia Maha Mulia kepada bangsa yang terlibat dalam insiden kebakaran rumah di Jalan Menglai 2 Gadong pada 31 Ogos lalu. Daeng Hajah Nur Ashikin binti Haji Johari Setiausaha Tetap Kemasyarakatan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan menyerahkan bantuan tersebut kepada Wakil Pengiran Hajah Aisyah binti Pengiran Haji Menudin. Melaluinya diharap dapat meringankan beban para mangsa untuk meneruskan kehidupan seharian. Majlis penyerahan bantuan itu diadakan di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Sebagai salah satu kegiatan utama di bawah Festival Sastra dan Seni Budaya Melayu Brunei sempena sambutan Bulan Bahasa 2022 melancarkan Gala Aspirasi Seni 2022. Dianjurkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan melalui bahagian sastra dan majalah, gala tersebut diadakan sehingga esok di Balai Sermayuda Dewan Bahasa dan Pustaka Brakas. Hadir Dr. Dayang Siti Nurhalbi binti Haji Walsafelah, Timbalan Setiausaha Tetap Kebudayaan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan.
Dalam ucapan, Awang Soeb bin Haji Abdul Wahab, pemangku pengarah Dewan Bahasan Pustaka antara lain berkata, Gala Aspirasi Seni merupakan antara usaha strategik bagi menghimpunkan dan menyatukan persatuan penulis serta penggiat seni tanah air dalam memartabatkan penggunaan bahasa Melayu. Bertemakan tradisi, inovasi, kreativiti, Gala mengetengahkan pelbagai kegiatan kesusasteraan. Jadi mudah untuk memahami apa dia. Sementara itu, bengkel penulisan fiksi mini merupakan antara pengisian kegiatan Gala Aspirasi Seni 2022. Ia bertujuan memperkenalkan penulisan fiksi mini kepada penulis-penulis muda tanah air dan melahirkan bakat-bakat baharu dalam menambah khazanah sastra tanah air. Bengkel dibimbing oleh Awang Muhammad Zefri Arif bin Muhammad Zain Arif, pensyarah program kesusasteraan Melayu, Fakulti Sastra dan Sains Sosial, Universiti Brunei Darussalam. 21 orang menyertai bengkel yang akan membantu mereka menghasilkan format penulisan yang betul dan terarah. Jika itu memerlukan pembuktian itulah yang kadang-kadang kita terlepas pandang dalam konsep seni. Sebenarnya dalam seni kreatif juga adalah 27 orang ahli Pusat Kegiatan Warga Emas Belait yang mengikuti program Masyarakat Bermaklumat telah membuat lawatan ke beberapa tempat di daerah Brunei dan Muara. Program merupakan anjuran Jabatan Penerangan. Rombongan diketuai oleh K. Salim bin Abdul Karim mengurusi pusat berkenaan. Semasa lawatan di Jabatan Penerangan Jabatan Perdana Menteri Berakas, rombongan diberi taklimat mengenai peranan dan tanggungjawab rakyat dan penduduk dan berpeluang mengunjungi galeri Lantera Makmur Jabatan Penerangan. Di sebelah petang, rombongan berkunjung ke syarikat KN Nazri Sendirian Berhad di Tunku Gadong dan menyaksikan rumah hijau berteknologi tinggi syarikat berkenaan. Juga diadakan lawatan ke Rimba Garden Central. When put the end atau? cukup umur untuk menanam saja. Semua dari jual-jual pindah, tapi sudah jadi kedai mana kan pada terikat pindulang mama. Ini kasih kami satu inisiatif untuk memajukan tempat kami ada di Pusat Kegiatan Warga Emas di Belait, dibesarkan dan dibaiki. So that is the experience that we learn from here. So this will help us in the agriculture side lah. Pengetahuan mengenai cara-cara menanam dan untuk menyediakan baja sendiri walaupun dah berbalik, kiranya kompos sendiri. Lebih 400 individu dicatat mengalami palsi cerebral di Pusat Perkembangan Kanak-kanak. Ini bererti lebih 400 keluarga terdekat terkesan oleh penyakit tersebut dari segi impak penjagaan, kesihatan, perkembangan, pendidikan dan fungsi sosial anak mereka. Selain memfokuskan perhatian kepada survival kanak-kanak, Pusat Perkembangan Kanak-kanak akan terus mengambil langkah ke arah memastikan perkembangan setiap kanak-kanak akan mencapai tahap yang optima dan seterusnya dapat menikmati kualiti kehidupan yang terbaik. Palsi cerebral merupakan keadaan terdapatnya masalah di dalam otak seseorang kanak-kanak yang menyebabkan pergerakan dan postur mereka tidak seperti biasa. Ibu bapa yang terkesan oleh penyakit tersebut memerlukan sokongan padu semua pihak agar mereka merasa diperkasa untuk memberikan penjagaan terbaik bagi anak-anak mereka. Masa first aku tahu punya condition ni worried lah pasal dia tahu apa-apa kan. Dia tahu dengan siapa condition. So ada CDC ni, so I know macam ada lagi parents lain yang with the same condition with her. So with this CDC cerebral palsy awareness ni, hopefully most of the people di Brunei ni aware lah pasal dorang and terima dorang punya keadaan lah. Cabaran kesabaran lah sejak pasal ya developmentnya
dari lahir kan sampai anilah yang menerima terapi di CDC anilah. Support dari keluarga, ya sekolah macam biasa hari-hari. Sama macam sekelas sama kawan-kawannya lah juga. Palsi cerebral merupakan salah satu antara kondisi yang memerlukan perhatian dan akan hanya dapat dicapai dengan adanya kesedaran dan penerimaan. Kerjasama orang ramai khususnya pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan dan pihak berkepentingan diharap akan dapat terus melaksanakan pelbagai aktiviti, rawatan serta intervensi yang bersesuaian untuk menangani penyakit tersebut. Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam mengadakan majlis sambutan Hari Kedamaian Sedunia. Pengisian majlis, doa kesyukuran dan sembahyang fardu asar berjemaah di Ibu Pejabat Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam, Anggrek Desa Berakas. Hadir Datin Hajah Masni binti Haji Muhammad Ali, Naib yang dipertua sepanjang hayat Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam dan Dayang Hajah Siti Hafsah binti Haji Abdul Halim, Ketua Pesuruhjaya. Hari Kedamaian Sedunia disambut pada setiap 21 September. Sambutan tahun ini bertemakan End Racism, World Peace, bertujuan untuk memacu ke arah dunia yang bebas dari perkauman dan diskriminasi kaum.